Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita nak tengok modul kita Sains SPM tingkatan 5. Modul kamu ni sebenarnya adalah kertas 2 bahagian A dan B Okey. Okey, ni yang minggu lepas, jawapan minggu lepas. Yang ni kita dah bincang pun Okey, seterusnya yang ni pun sama yang minggu lepas juga. Jadi yang ni lebih tersusun lah dia punya dia punya majunya. Okey, ini jawapan dia Okey, jadi ini jawapan minggu lepas, soalan pertama dan soalan kedua Ini jawapan dia. Ini pun sama, soalan nombor 3. Semua ni adalah bahagian A catar tadi histogram kan. Ini histogram, dia rapat-rapat, catar bar dia jauh-jauh. Sebenarnya yang tu dia tak kisah sangat kelas. Okey, yang ni soalan nombor 3, buat graf. So ada 3 jenis lah catar bar, histogram, graf. Sekarang rasa saya dia dah sekali lah tu catar bar dengan histogram tu Okey, ni bacaan yang soalan nombor 3. Yang ni dia nak histogram. Itulah lebih cantik sikit lah cikgu punya jawapan Sini pun variasi tak selanjar. Okay, minggu lepas kita sampai sinilah cikgu dah bincang dah secara detail Jadi memang kamu kena tengok video cikgu sebab cikgu cerita pasal kemahiran proses sains dia punya nota tu cikgu dah terang dah kat kamu Jadi bila cikgu terang, kamu kena tengoklah. Kalau tidak kamu mungkin ada masalah dari segi kefahaman Kalau dah faham pun tak apa, tengok balik supaya lebih mengukuhkan lagi lah dan mungkin ada kemusykilan dapat menjawab kemusykilan kamu Seterusnya soalan, kita mula soalan ni lah, perubahan keadaan jirim Jadi soalan ni tentang susunan radas dibagi, rajas 1 digunakan untuk menyiasat satu proses perubahan keadaan air seperti disebut dijalankan pada suhu bilik iaitu 30 darjah Celsius Jadi set A ni suhu air dia 30. Okey, jumlah titisan air dia tiada. Dan set B ni suhu dia 15. Jumlah titisan air di luar dia banyak. Boleh tengoklah perbezaan dua gambar ni So ini masih lagi soalan kemahiran proses sains bahagian A soalan ada kaitan dengan eksperimen Jadi ini perubahan keadaan jirim Jadi perhatilah betul-betul gambar raja ni kelas, apa maklumat dia bagi. So apa maklumat dia bagi kita tengok apa gambar raja A, ada apa pada gambar raja A, ada apa pada gambar raja B. Jadi bila kata sini untuk menyiasat satu proses perubahan keadaan air tu, dia ada kaitan dengan tujuan eksperimen iaitu di mana di situ ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. So dalam soalan pun membantu, dalam jadual pun membantu. Jadi tengok soalan tu nak tentang apa dan pemboleh ubah apa yang ada. Jadi kamu cari dahululah Jadi pemboleh ubah di sini memang kejap lagi kita nak jawab Kalau kita nak cari kita tahu dah dia tentang proses keadaan air Jadi pemboleh ubah manipulasi dia dah tentulah keadaan suhu lah Dekat jadual ni ada, jangan ambil susunan radas ni, dia bukan, ini alat radas pemboleh ubah bergerak balas perubahan keadaan air itulah jumlah titisan air ada dengan tiada tu Okey, dimalakan. Okey, mungkin dia tak bagi kat sini tapi nampak jelas apa yang sama dekat situ Okey, tuliskan hipotesis. Nak tulis hipotesis kena ada pemboleh ubah lah pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Sebab tu cikgu tekankan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas Jadi kat sini hipotesis apa dia nyatakan buat air mengkondensasi kepada air apabila suhu menurun. Ataupun jawapan lain, air terbentuk apabila suhu menurun ataupun sejuk suhu dia awal 30 and then set A ni 30, set B ni 15. Suhu yang tinggi tak ada apa-apa berlaku, suhu yang rendah dia ada titisan air, maknanya dia ada berlaku perubahan jirim kelas maknanya daripada air dia jadi wap air, gas jadi kat sini perubahan keadaan jirim tu perubahan dia lah, perubahan fasa dia lah
Jadi antara hipotesis kita boleh tulis wap air mengkondensasi kepada air apabila suhu menurun. Dia refer pada yang set B ni. Ataupun air terbentuk apabila suhu menurun. Ya, titisan air ni lah, titisan air kat luar ni. Ataupun air terbentuk apabila suhu sejuk. Boleh juga suhu tu rendah ataupun suhu rendah. Boleh. Ya. Jadi tadi kita dah kata dah pemboleh ubah manipulasi dia adalah perubahan suhu ataupun suhu air. Perubahan pemboleh ubah bergerak balas dia adalah perubahan keadaan air ataupun keadaan jirim dia kan. Jadi sebab itu dalam hipotesis ni dua benda ni kamu jangan lari. PMPB mesti ada. Dalam hipotesis, dalam tujuan, dalam jadual. Dalam jadual mesti ada punya lah. Dalam graf, dalam catabak, mesti ada PMPB. Mesti tahu kedudukan PMPB kat mana lah. Kat sini jadual ni yang lajur pertama ni lah. Kenapa bukan pertama ni? Sebab dia tulis gambar tentang set radar. Set radar ni tak boleh kita kata pemboleh ubah manipulasi lah. Okay, dia mesti benda kuantiti boleh diukur. Itu pemboleh ubah pemboleh ubah manipulasi. Apa saja pemboleh ubah ni benda ataupun kuantiti yang boleh diukur. Berat balas lajur yang terakhir lah. Okay, itu dia punya hipotesis. Di sini susah sikit lah kita nak buat semakin-semakin. Ada ayat yang susah kita nak buat semakin-semakin. Bergantung pada konsep dia lah. Okey, pemboleh ubah yang dimalakan. Apa yang sama kat sini? Kalau kita tengok kalau kita tengok air tu sama kelas. Tapi yang tulis air tu adalah isi padu air. Kan 50 cm padu kan? Okey, nampak isi padu air, suhu udara. Bukan suhu air suhu air tak sama, suhu udara, suhu persitaran maksud dia. Boleh? Isi padu air nampak je lah 50 cm padu dia bagi. Isi padu air lah. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Jumlah titisan air yang terbentuk di dinding luar bika. Ataupun jawapan lain boleh cikgu buat slash tu maksudnya jawapan lain yang diterima Kehadiran titisan. Kalau kamu ada jawapan lain kamu rasa betul, boleh beritahu saya. Saya akan pertimbangkanlah sama ada dia betul ataupun salah. Okey, itu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ataupun kamu nak kata perubahan keadaan air cikgu, boleh? Sebab dalam soalan dia nyata menyiasat satu proses perubahan keadaan air. Ataupun kamu nak ambil daripada jadual ni, jumlah titisan air yang terbentuk pada dinding luar bekas. Boleh. Luar bika, boleh, itu pun boleh. Sebab memang diterima sebab dia ada dalam soalan. Itu memang berkaitan dengan eksperimen. Mana pemboleh ubah bergerak balas bukan yang cikgu tulis ni saja. Banyak yang boleh diterima asalkan dia melibatkan pemboleh ubah. Bukan semata-mata alat radas. Jangan kamu tulis macam contoh air tu. Pemboleh ubah dimalakan air. Salah lah kelas. Kena tulis isi padu air. Okey, inference. Inference kenapa perhatian pada set B. Set B kan ada titisan air. Kenapa ada titisan air? Okey, itu sebenarnya inference lah. Dia tanya sebab apa Okey. Jumlah titisan air terbentuk di dinding luar bika banyak kerana suhu dia rendah. Kamu tak faham konsep ni pun tapi ni konsep senang lah. Perubahan keadaan jirim Jadi ada kaitan dengan apa yang ada dalam soalan. Okey. Kenapa dia ada jumlah titisan air di luar, terbentuk di luar bika kerana suhu dia jatuh, suhu dia rendah. Macam mana tahu ni? Set B 15, set A 30. Itu sebab dia Okey, itu soalan dah berapa markah dah? Semua dah 4 markah, soalan ni biasa 5. Okey, D ni soalan yang disuka tanyalah definisi operasi tentang eksperimen ni. Di sini ditanya pasal kondensasi. Kondensasi kita kena tahulah, kamu kena tahu perubahan fasa. Perubahan fasa ada nama-nama dia. Pembekuan, apa lagi? Selain pembekuan, pendidihan, kondensasi, pemejawapan. Itu semua kena tahulah. So kondensasi kena tahu daripada apa kepada apa. Ingat daripada pepejar nak jadi cecair itu peleburan. Daripada cecair nak jadi gas, itu pendidihan masa air. Okey, daripada gas nak patah balik jadi cecair, itu adalah kondensasi yang sekejap lagi kita nak tengok. Dan daripada cecair nak jadi pepejar, itu adalah pembekuan. Tadi pepejar ke cecair, peleburan Okay, itu fasa-fasa yang kamu kena tahu. Cikgu kalau pepejar direct ke gas, itu adalah pemejawapan. Kalau gas direct ke pepejar, itu pun juga pemejawapan. Bezanya bebas dan serap udara, haba
So pepejar ke cecair ya, dia panas, dia mesti nak serat haba lah ya. Kalau cecair nak ke pepejar, dia mesti bebas sebab dia nak sejuk. Okey, sini kondensasi. Tapi kamu tak boleh tulis apa yang cikgu sebut tadi. Kamu kena ambil daripada berdasarkan eksperimen. Okey, apa dia tanya, yang tu kita jawab. Kalau dia tanya pasal kondensasi, kita mula dengan kondensasi, lepas tu kata hubung ialah. Ya. So kondensasi ialah proses di mana titisan-titisan air terbentuk apabila suhu menurun. Itu jawapan dia. Ataupun suhu rendah. Kamu tak boleh kata kondensasi ialah proses perubahan jirin daripada daripada cecair pergi gas kepada cecair. Tak boleh ya. Itu salah. Okey. Yang tu walaupun dia betul dari segi konsep, tapi dari segi jawapan untuk definisi operasi salah. Sebab definisi operasi ni sebenarnya tentang eksperimen, bagaimana benda tu berlaku. Sebab tu dipanggil definisi operasi. Definisi tu kamu nyatakan, kamu definisikan maksud dia maksud. Definisi tu maksud kelas. Dulu masa cikgu sekolah dulu selalu digunakan istilah definisikan definisi hal laju. Apa maksud hal laju? Sekarang ni kata maksud tu adalah definisi lah. Okay, so definisi ni maknanya tentang maksud ya. Okay, operasi tu bagaimana dia dijalankan, bagaimana dia dioperasikan, bagaimana dia dilakukan dalam makmal untuk dapat hasil boleh ubah bergerak balas. Sebab tu dia panggil definisi operasi. Cikgu suka tengok perkataan tu, apa maksud dia. Sebab dalam sains perkataan tu, dia ada kaitan dengan sifat dia, ada kaitan dengan ciri dia. Nampak definisi operasi bukan saja-saja letak. Ada maksud dia yang berkaitan dengan sains ya. Maknanya maksud dia, mari kita terangkan secara bagaimana ia dilakukan, bagaimana kita nampak ya, boleh ubah bergerak balas itu ya. Bagaimana kita nampak keadaan kondensasi itu. Jadi kondensasi adalah proses di mana titisan-titisan air terbentuk apabila suhu dia menurun ataupun kamu nak kata dia rendah. Baru dapat 1 markah. Tapi Amadah boleh jawab yang ni ya. Mana belum boleh jawab lagi, kena perbanyakkan latihan. Okay, so memang kita kena mula dengan kondensasi. Ialah ni adalah kata hubung. Okay, proses ni lah parameter kelas. Proses keadaan ya. Menunjukkan ya. Semua boleh lah tu ya. Apa lagi, ada banyak lagi sebenarnya ya. Okay, cikgu bagi senarai dia ya. Okay, titisan-titisan air ni adalah boleh ubah bergerak balas yang ditunjukkan daripada eksperimen soalan ni. So lengkaplah 5 markah ya. So yang ni berkaitan dengan eksperimen dia direct. Yang sebelum-sebelum tu kita komunikasikan dia. Maksudnya kita buat jadual, kita cari nilai, kita buat catabah, kita buat histogram, kita buat graf. Itu dipanggil komunikasikan ataupun analisiskan data yang kita dapat. Yang ni direct pada eksperimen lah. Okey, soalan pertama ya untuk eksperimen hari ni. Okey, yang ni tentang soalan bahan atom, bahan molekul dan bahan ion ya. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi 3 bahan yang berbeza. Itu saya ditunjukkan kat bawah. RST, keadaan pepejar tidak, pesungan jarum itu tiada. Keadaan leburan ya. Kalau S pula kedua-duanya ada. Kalau T pula kedua-duanya tiada. Pesungan jarum emitter. Mana yang manakah satu mengalirkan arus elektrik. Pesungan jarum emitter tu menunjukkan adanya arus elektrik. Soalan ni lah. Ya, kalau tak ada tu tak ada lah. Ada yang dalam keadaan pepejar dan cecair, ada dalam keadaan leburan sahaja. Leburan tu cecair lah, dia mencair. Ataupun ada yang kedua-duanya tak boleh mengalir elektrik. Okay, ini adalah sifat atom, molekul dan ion. Kena ingat balik ya. Okey, ini adalah alat radar lah ya. Okey, dia macam biasa lah kan, dia bagi untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi 3 bahan yang berbeza. Kondaksian elektrik tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. 3 bahan kat sini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, dan jadual pun sama. Ya, dia bagi bahan, ya, jenis bahan ni sebenarnya bahan ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, pesungan jarum emitter ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang nak menunjukkan konsep kekondaksian elektrik. Sebab tu boleh ubah bergerak balas banyak dia boleh terima jawapan dia. Ya. Okey, di sini ditanya pemboleh ubah manipulasi, cikgu dah jawab tadi. Bahan ataupun kamu nak nyata bahan R, S dan T. Ataupun kamu nak kata jenis bahan, boleh, semua tu boleh. Ya. Sebab 3 bahan ni adalah berbeza.
Okey, boleh ubah bergerak balas, pesongan jarum emitter, boleh berdasarkan jadual kita ambil, ataupun kekondaksan elektrik daripada ayat. So, jangan takut soalan bahagian A ni. Ada 4 soalan patutnya kamu skor 20 markah ataupun hampir penuh. Tak nak salah pun sebab jawapan ada kelas pada soalan, pada rajah, pada jadual, bagi graf pun dalam graf pun ada sebab semua ada parameter, semua ada pun boleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Mala pun ada, macam soalan tadi ditunjuk gambar 50 cm padu, itu adalah mala, cuma dia tak nyatakan je. Ya. Okey, mala apa di sini? Apakah pun boleh ubah mala kat sini? Okey. Elektrod karbon tu adalah kita nyatakan jenis lah ya, jenis elektrod. Ataupun nak tulis elektrod karbon, boleh. Sebab itu sama-sama, kamu guna benda yang sama. Tu saya kata tengok pada gambar rajah kelas. Bahan ni sebab tadi kita dah kata ni, pun boleh ubah manipulasi bahan. Bahan tak boleh lah sebab bahan benda yang kita manipulate kan. Ya. Di sini kamu nampak dekat gambar rajah tu dia ada tulis elektrod karbon. Elektrod karbon tu pun boleh ubah mala kelas elektrod yang dimasukkan tu. Memang karbon tu logam, betul ya. Tapi kita spesifik pada apa yang dia ada, iaitu elektrod karbon. Dia beritahu dah kan. Okay. Ataupun nak kata jenis elektrod, boleh. Okay. Itulah pun boleh ubah yang dimalakan. Jangan kata jenis emitter pula, salah. Emitter tak nak radas. Tapi bateri ni boleh kelas. Okay. Bekalan kuasa yang dibekalkan. Berapa voltan kita bagi. Boleh. Ataupun voltan yang dibekalkan. Nilai voltan. Boleh. Sebab bateri ni adalah voltan. Berapa banyak kita bekalkan. Kalau di sini nampak macam dua. Dua bateri, satu bateri 1.5, dua bateri 3 volt. Boleh. Itu pun boleh ubah dimalakan. Jadi dah nampak tadi logam. Logam apa tu? Elektrod. Elektrod karbon ataupun jenis elektrod. Ya. Okey. Yang lain tak boleh lah. Ya. Tak boleh lah tulis rheostat. Ya. Wire tu semua tak boleh. Okey. Kenapa cikgu tanya? Sebab soalan tu tanya. Dia akan tanya daripada 3 tu dia akan tanya 2. Manipulasi dengan bergerak balas ke? Manipulasi dengan mala ke? Suka hati soalan lah. Jangan sampai tak tahu pula nak jawab. Rugilah. Okey. Okey. Itu benda yang kamu kena peka. Kamu tahu dah sebenarnya tapi takut-takut. Tak perlu takut lah. Dalam exam kena jawab. Ya. Okey, pemerhatian dalam eksperimen ni. Okey, pemerhatian kalau dia tak tanya gambar rajah tak tanya yang mana, jawab je mana nak jawab. Nak jawab R boleh, S boleh, T boleh. Okey. So antara yang ni lepas tu dia banyak kat sini ya. Okey, di sini ya yang ni. Allahuakbar lagi pula. Okey, yang ni yang atas ni kelas. Bahan A menunjukkan pesongan jarak meter dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejat. Itu boleh terima satu. Bahan S menunjukkan pesongan jarak meter dalam keadaan pepejat dan dalam keadaan leburan. Boleh nak jawab yang S. Bahan T tidak menunjukkan pesongan jarak meter dalam keadaan pepejat dan dalam keadaan leburan. Dua-dua tidak. Boleh kelas. Mana-mana satu yang cikgu bagi ni. Boleh diterima. Ya. Jadi sebab tu cikgu bagi contoh sini banyak ya. Supaya kamu dapat idea untuk menjawab dia. Okay. Jadi banyak diterima, terpulang nak jawab R ke, nak jawab S ke, nak jawab T. Tak kisah. Okay, sebab dia umum, dia tak tanya mana-mana pun. Okay, inference sebab, okay, mana yang kamu ambil tadi? Kalau kamu ambil nombor 1 tadi, sebab kenapa yang R ni dia terpesong pada keadaan leburan, dalam keadaan pepejat tidak. Nyatakan sebab dia. Kalau kau pilih 2, kenapa pula kedua-duanya pepejat dan leburan, dia boleh mengkondaksikan elektrik. Nyatakan dia punya sebab. Okay. C, ni C. Jawapan dia pun panjang macam tadi. Katalah kita ambil R ya. Bahan A menunjukkan pesongan jarak meter dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejat kerana bahan A ialah ion. Iaitu kita tahu ion dia boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan. Tolong ingat balik ya. So ion ni dia hanya boleh kondaksi elektrik dalam keadaan leburan ya. Kalau benda ni tak ada dalam syllabus kamu, maknanya kamu dah belajar menengah bawah kelas. Atom, ion dengan molekul. Ya. Okay. Kalau tak ada dalam syllabus kita tempat 5 ya. Sebab benda ni asas sains sebenarnya ya. Tak pasti ada tidak, cikgu dah ni ya. Sebab dia syllabus baru. Tapi benda ni kamu kena tahu ya. Okey, seterusnya apa lagi? Kalau kamu pilih S, bahan S menunjukkan pesongan jarak meter dalam keadaan pepejat dan dalam keadaan leburan kerana S adalah atom. Atom memang boleh dua-dua. Pepejat ke, leburan ke, dia boleh mengkondaksi elektrik. Ya.
Okey, T. Kenapa dia tidak menunjukkan persengal jarak meter? Kerana T ini adalah molekul. Kita tahu molekul dia tidak konduksi elektrik sama ada di dalam keadaan pepejal ataupun leburan. So mana-mana diterima. Depend pada kamu jawab apa pada pemerhatian soalan B. Okay, itulah inference. Inference ni sebab kenapa ataupun perhatian yang kamu nyatakan. Sebab apa dia berlaku begitu. Sebab dia bukan dia nak detail pun kelas. Sebab secara konsep lah, secara umum dia ya. Okey, berdasarkan soalan D berdasarkan kepada jadual 1 tandakan right bagi bahan ion. So ion mana? Ya, cikgu dah nyata dah kat tadi. So ion dia boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan sahaja. Dah tentulah jawapan dia adalah bahan tadi kan leburan boleh, pepejal tak boleh. So itu adalah ion. S adalah S dulu boleh kan? Dia adalah atom. T adalah molekul sebab dua-dua tak boleh konduksikan elektrik. Ini kembali mengingati apa yang kamu telah pelajari ya. Okey, habis soalan ni ya. Jadi biar kamu betul-betul faham, tak faham ataupun ada masalah tanya kelas, jangan senyap, tak tahu apa-apa, tak naklah, rugilah ya. Okey, soalan yang ni kaedah penulinan bahan ya. Menunjukkan satu eksperimen untuk menulihkan garam daripada lautan tepu garam biasa. Okey. Itu gambar yang pertama, dipanaskan lautan garam ya. Contoh kita ambil air laut, kita panaskan sehingga kita panas tu sehingga dia tepu, and then tepu ni maksudnya kita panas pun dia tak ada perubahan dah kelas, dan kita akan sejukkan dia dan kita akan dapat hablur garam ya. Ini adalah keputusan dekat bawah. Dia suruh kamu lukiskan graf jisim hablur garam melawan masa. Okey, dia bagi masa dalam hari ya, dan dia bagi jisim hablur garam. Okay, jisim hablur garam ni kelas, nilai yang dibagi ni kamu ikutlah. Nilai yang kosong ni tak payah kamu ciptalah ya. Kamu pun agak-agak antara 30 41 kamu tulis 35. Tak perlu sebab yang ni sebenarnya dia suruh kamu cari, dia ada soalan dia. Ya. Tak perlu kamu nak plot yang untuk 3 ni. Just plot kosong, 1, 2, 4, 5, 6. Ya. Jadi bila sebut lukiskan graf, jangan kamu pergi buat carta bar pula. Ya. Buat titik dan garisan. Kalau dia lurus, saya dah cakap itu, guna pembaris. Kalau dia bengkok, gunakan tangan sahaja. Dipanggil freehand. Satu garisan sahaja. Dia mesti licin. Okay, so ini jawapan dia lah. Okay, cuma di sini kamu tak nampak titik lah sebab kecil dan agak sukar nak buat titik pada graf ni. Jadi, tandalah titik dengan getah graf kamu sendirilah. 0,0 kat sini ya. 1,15 kat sini ya. 2.30 di sini. Ini terlari sikit lah ya. Sebenarnya benda ni kat sini lah. 2.30 sini, 1.15 kat sini tengah. Okey, 3 tak ada, biarkan. 4, 41 dia naik sikit. 5, 43, 5 garisan ni ya. 43. 6 pun 43, dia tak ada berubah dah. Setelah masa ataupun hari yang kelima, dia dah perubahan dia adalah sama saja. Dari segi jisim hablur garam dia ya. Mendapatkan garam daripada lautan garam lah ya. So tak markah dia 2 kan, semua titik dia pindah betul ya, titik ni lah pertama, kedua, yang ketiga tak perlu, 4, 5, 6 ya. So 5 titik betul semua, 1 markah. Salah je ya, tak ada markah. Okay, graf tu mesti licin okay. Kalau graf bengkok macam ni kena buat garisan tu secara freehand, jangan guna pembaris lah. Terutama bengkok bagian atas ni. Kalau kamu buat pembaris awal-awal dia jadi penyambungan garisan kelas. So, be careful lah, hati-hati ya. So, 2 markah graf licin. Okey, berdasarkan graf, nyatakan jisim hablur garam pada hari ketiga. Nampak soalan tanya? Pada hari ketiga. Walaupun dia 1 markah, kamu kena tunjukkan bagaimana kamu dapat daripada graf. Ini cikgu tunjukkan. Okey, nampak? Cikgu tarik daripada graf ini. Ini dipanggil intrapolasi ataupun unjuran dalam. Tarik daripada 3 ni sampai graf soalan ya. Daripada graf soalan ni kamu unjur pula secara mendatar, maka kamu dapatlah jawapan dia yang dalam hari ni, iaitu 40 hari. 40 hari pula dah. 40 gram ya. Plus minus. Maknanya dia depend kepada kamu terlebih sikit 0.1 ataupun terkurang. Plus minus ada terlebih 1, terkurang 1. Diterima. Okay. Dia dalam gram ya.
Kenapa diterima cikgu? Sebab mungkin pensel kamu tu tebal sikit, mungkin pensel kamu tu nipis sikit ya dari segi mata dia tu kelas ya. Jadi dia memberi kesan lah pada jawapan ke atas ni sebab graf ni dia kecil ya. Boleh jadi terlebih 0.1, boleh jadi terkurang 0.1. Okay, jawapan sebenar ni 40 ya. Okey. Okey, ni yang saya cikgu maksudkan. Jangan kamu pandai-pandai cipta bacaan, tiba-tiba ada macam 40 kat sini ya. Tapi kamu bantah 43 dah salah dah ya. Sebab kita berdasarkan graf ya. Soalan macam ni dia memang suka tanyalah kalau dalam soalan graf ya. Satu lagi markah. Tadi dah 2 ni tanpa 1 jadi 3. Okey, apakah hubungan antara jisim hablogaram dengan masa dalam hari yang pertama? Dalam 2 hari pertama ya. Kita pun nampak agak kecil. Hubungan antara jisim hablogaram dengan masa dalam 2 hari pertama. 2 hari pertama yang ni lah. Kita tengok daripada 0 sampai 2 peningkatan jisim tu berlaku. Ya, jadi bila berlaku kita boleh kata semakin-semakin ya. Semakin bertambah ya ataupun semakin lama masa ya, maka semakin bertambahlah jisim hablogaram. Semakin bertambah, semakin meningkat tak kisahlah. Semakin-semakin boleh, jika maka pun boleh. Jika masa bertambah, maka jisim hablogaram bertambah pun boleh. Ini boleh terima semakin-semakin, jika maka pun boleh ya. Okey, dah 4 markah dah semua. Okay, markah terakhir. Tandakan raib bagi bahan yang manakah boleh dihasilkan melalui penghaburan. Penghaburan ni ya, kita tahu antara yang kita nak dapat garam daripada lautan garam. So mana satu jawapan dia? Adakah etanol, adakah petrol, adakah gula daripada jus tebu? Okey, satu lagi penghaburan daripada garam adalah gula kelas. Okey, dua ni lah biasanya penghaburan ya. Daripada larutan garam ataupun larutan gula. Gula kalau semula jadi air tebu. Biasa tebu lah kelas. Tebu orang buat gula ya. Ladang tebu orang akan proses jadi gula. Okay, larutan gula dia jadi gula. Gula tu lah hablo. Lepas tu dia nama penghaburan proses dia. Begitu juga garam ya. Garam itulah hablonya ya. Sebab tu dia panggil penghabluran ya. Hablo itulah garam. Yang lain etanol, petrol tu itu adalah proses penyulingan. Okey, etanol penapaian dulu, lepas tu nak dapatkan dia kita tuling, kita suling, nama dia penyulingan. Kalau minyak ni, petrol ni dia penyulingan berperingkat kelas. Ya. Okay, habis kaedah penyulingan bahan. Okey, perubahan haba dalam tindak balas kimia. Ni lama endotermik, eksotermik tapi ini adalah asas sains yang boleh ya, yang sepatutnya kamu fahamlah ya. Okey, soalan dia kata di bubuh ammonium klorida dan apa berlaku letak termometer sama ada suhu naik ataupun turun ya. Ramalkan penglihatan yang boleh diperolehi daripada eksperimen ini ya. So kalau melibatkan ekso dan endotermik, okey, yang ni bacaan termometer dia akan menurun ya. Okey, nyatakan jenis tindak balas berlaku ini adalah proses endotermik. Menurun ni proses endotermik. Okey, tuliskan satu inference berdasarkan pemerhatian. Okey, bacaan termometer menurun kerana haba diserap semasa tindak balas. Ya. Nyatakan pembeli ubah yang bergerak balas bagi eksperimen ini. Perubahan suhu ataupun suhu akhir ataupun bacaan akhir termometer. Nyatakan definisi secara operasi bagi tindak balas endotermik. Ini adalah tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyebabkan bacaan termometer menurun ataupun suhu akhir air menurun atau berkurangan ya. So ini adalah proses tentang ekso dan endotermik ya. Cikgu tengok. Ada ke tidak? Sebab ni cikgu ambil soalan-soalan lama tapi asas sains tu cikgu tak kisah sangat. Sepatutnya kamu boleh ambil lah ya. Okay, dalam form 4 memang tak ada. Kalau ada pun dalam sel kimia form 5. Jadi ini mungkin asas-asas menengah bawah lah ni. Sel atolik, sel kimia. Sel kimia ni adalah sel ni penghasilan arus.
Satu, seribu. Okey. Okay, kalau ikutkan silibus kamu dah tak ada lah tajuk ni, ya. Okay, tak apa, ni pun samalah ya. Sebab tu cikgu lajukan sikit. Okey, dia bagi yang ni lebih senang kelas sebab dia bagi gambar termometer ya, bacaan akhir dia. Yang ni dia berbuat amonium, yang ni dia buat natrium. Okey, nampak daripada sudut 8, yang ni suhu tu menurun. Ini daripada sudut 8, suhu tu meningkat, gambar rajah dia. Ini kita boleh jawab lah, belajar tak ada masalah. Okey, tandakan untuk jawapan anda jawapan 1. Ya, suhu menurun tiada beban. Jadual 1. Okey. 1.1. Tandakan right. Berdasarkan rajah 1.1 yang ni. Suhu menurun kelas ya, daripada 8 dia turun ya. Nah, kita baca ni lebih kurang 25 tak? Ya. Okey, apakah baca akhir dalam 1.2? Baca je lah. Ya, 35 darjah Celsius ni. Ya. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini yang dimanipulasi, bahan lah tak sama ya, jenis bahan ataupun amonium klorida dan natrium hidroksida. Okey, bergerak balas hasil eksperimen, suhu akhir ataupun bacaan akhir termometer ataupun perubahan suhu naik ataupun suhu turun. Okay, nyatakan hipotesis dia, tindak balas amonium klorida dengan air menurunkan suhu, ataupun kita nak jawab yang kedua, tindak balas natrium hidroksida dengan air meningkatkan suhu. Soalan ni tak apa, kamu tak belajar ke belajar pun sebab gambar dah menunjukkan apa yang berlaku. Ya? Okey. Soalan tak lengkap je rasa ni. 1 markah, 2, 1, 2, 3, 4. Ada satu soalan terceceh, tak apalah. Ya? Dia biasa 5 soalan. 5 soalan, 5 sub soalan, markah dia 5 ya. Okey, kreatifan logam dan oksigen. Ni pun asas menengah juga, menengah bawah. Okay, dibagi susunan radan digunakan untuk menentukan kreatifan logam dengan oksigen. Okay, keputusan dia, aluminium dia menyala dengan cerah, zinc dia membara dengan nyala yang terang, kuprum membara dengan nyala yang malam. Yang ni kamu kena tahu tindak balas logam dengan oksigen. Okay, yang mudah bertindak balas dengan oksigen tu dia cepat. Dia akan menyala yang terang. Kalau membara ni maknanya lambat lah kelas. Dia jadi bara kan. Okey, itu maklumat daripada soalan lah. Ya. Kalau kita tengok aluminium lah. Jadi sebenarnya benda ni berdasar pada jodoh berkala. Yang duduk di bahagian awal-awal jodoh berkala tu bahagian atas, dia reaktif lah kelas. Cepat nak balas dengan oksigen. Ya. Jadi hipotesis dia boleh ambil daripada maklumat dalam jadual ataupun daripada soalan. Sebab soalan kita kata menunjukkan kreatifan logam. Kreatifan logam tu bergerak balas lah. Ya. Bahan-bahan inilah boleh ubah manipulasi dia. Ya. So aluminium lebih reaktif ataupun lebih cergas bertindak balas dengan oksigen. Okey, kita nampak jelas sebab aluminium dia menyala dengan cerah. Okey, eksperimen macam ni senang. Maklumat banyak idea kamu boleh tulis. Ya. Jadi kamu boleh kata aluminium lebih reaktif, lebih cergas. Ya, ataupun nak tulis cergas pun boleh. Bertindak balas dengan oksigen ataupun paling cergas. Ya. Kenapa ni hasil eksperimen menyala dengan cerah? Okey, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini dimanipulasi dan tentulah jenis logam. Okey, soalan tak habis lagi. Bertindak balas dengan oksigen diikuti oleh zinc dan kuprum yang tadilah ya. Okey, pemboleh ubah manipulasi jenis logam ataupun nak tulis semua logam, aluminium, zinc dan kuprum boleh. Bergerak balas tentulah kreatifan logam dengan oksigen. Ni saya ambil pada jadual aja ni. Okey, dalam soalan pun ada. Ya, kreatifan logam dengan oksigen. Bergerak balas lah tu. Okey. Apakah fungsi hablo kalium manganat 7? Di belakang ni ada kalium manganat 7. Okey, fungsi dia adalah untuk membekalkan oksigen. Membekalkan, menghasilkan, membebaskan oksigen apabila dipanaskan. Okey, tulis kreatifan dia. Okey, mana yang paling terang? Tengok paling terang. Mana yang paling reaktif? Kita tengok daripada bacaan ni kelas. Menyala dengan cerah paling terang, paling reaktif. Ikuti membara dengan nyala terang yang kedua. Okay, membara dengan nyala malap. Malap tentu last sekali lah. Jadi kita susun je dalam jadual ini. Aluminium yang pertama, zinc, kuprum. Dia nak tertib menurun. Menurun maksudnya permulaan dia tinggi, kemudian dia menurun. Kalau dia kata menaik, permulaan tu yang rendah, last sekali dia tinggi. Macam tu.
Ikut tengok dia kata apa, tertib menaik ke tertib menurun. Menurun maknanya last tu yang rendah ataupun yang kurang cergas. Okay, so, di sini habis dah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau malah kat sini apa? Malah kat sini kalau kita tengok ya, kalian mengganat tu boleh tapi kita kena tulis sikit ya. Isi padu kalium mangganat 7. Isi padu jenis logam. Nampak semua guna sebut. Isi padu sebut logam. Boleh? Itu malah ala kelas. Berapa gram kita guna kat sini. Ya, boleh? Okey. Jenis kalium mangganat 7 boleh sebab dia bekalkan oksigen. Ya. Jenis isi padu jisim lah lebih tepat sebab dia sebut jisim ya. Jisim kalium mangganat 7. Boleh? Itu adalah boleh ubah dimalahkan. Okey, ini memang kamu belajarlah penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Ini form 5 ya. Okey, dia bagi eksperimen untuk mengkaji sel ringkas dengan menggunakan jus oren dan jus nanas sebagai elektrolit. Okey, berdasarkan darjah 2, berapakah bacaan galvanometer? Termometer pula. Okay, galvanometer berapa bacaan kat situ? Ya. So bacaan dia kalau kamu tengok ya, dia selang berapa? Ya, so sini 2, atas ni 1. Okey, 1, kamu nak tahu dia satu kecil berapa, kamu satu skala kecil ni kamu bagi kamu kira berapa, dan kamu bagi 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lah termasuk dia. So 1 bagi 5, 0.2 kelas. Mana satu skala kecil 0.2 bukan 0.1. So bacaan dia pada skala yang kedua 0.4. Jadi mesti orang ingat 0.2 tak? Sebab dia ada 5 skala ni kelas sebelum 1. Mana tahu 1 cikgu, ni ujung ni 2, maka sini 1 lah. Ya. Macam mana kita nak tahu skala kecil ni? Berapa skala kecil yang kita ada? Kalau ada 5, okay, 1 bagi 5, dapatlah 0.2. Oleh kerana jarum ni dekat yang skala kedua, 0.2 kali 2, 0.4. 0.4 volt. Kalau manometer, unit dia volt V ya. Ditulis G kat sini, salah tu sebenarnya volt ya. Tapi dalam sains dia tak mementingkan sangat unit lah ya. Nak nilai saja. Tapi lebih baik kamu ada nilai unit yang betul lah ya. Kamu minta dia guna volt ya. Okay, pun boleh ubah dalam eksperimen ni. Okay, manipulasi apa yang berbeza kat sini? Dia nak kaji sel ringkas menggunakan jus oren dan jus nanas. Jus oren dan jus nanas dah nampak dua benda berbeza kan. Itulah boleh ubah manipulasi dia ya. Sebagai elektrolit. Elektrolit inilah cahaya yang kita gunakan untuk mengalirkan arus elektrik. Itulah maksud elektrolit ya. So boleh ubah manipulasi jenis buah ataupun jus oren dan jus nanas. Carilah benda yang berbeza, boleh ubah yang berbeza dalam soalan. Dalam soalan nak beritahu. Cari dalam soalan, cari dalam gambar, cari dalam jadual kalau ada jadual ya. Okey, boleh ubah bergerak balas ya. Dan tentulah hasil eksperimen kita iaitu bacaan galvanometer boleh ya. Apa lagi? Menggunakan bacaan galvanometer ataupun pesongan jarum galvanometer. Sebab kita boleh cek dia boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Besar ke tidak aliran arus elektrik dia. Di nanas ke, dua-dua boleh mengalirkan elektrik, betul. Tapi yang mana lebih besar dalam eksperimen ni lah. Sebab tu kita punya boleh ubah bergerak balas, kita refer pada galvanometer punya bacaan iaitu bacaan galvanometer ataupun pesongan jarum galvanometer. Okey, seterusnya dia kata nyatakan perubahan tenaga dalam eksperimen ini. Itu daripada tenaga kimia sebab kita guna cecair elektrolit. Itu adalah tenaga kimia. Okey, bila mengalir arus elektrik, jarum terpesong, itu tenaga elektrik. So kita kena buat anak panah lah. Pertukaran tenaga kena ada anak panah. Tenaga kimia, anak panah, tenaga elektrik. Dapat 1 markah. Okey, seterusnya dia tanya jus buah limau ialah elektrolit. Nyatakan definisi operasi bagi elektrolit. Elektrolit ialah bahan ataupun larutan yang menyebabkan jarum galvanometer terpesong ataupun menunjukkan bacaan. Baru betul definisi kamu. Okey, itulah elektrolit. Jangan kamu kata elektrolit ialah bahan ataupun cecair yang boleh mengalirkan arus elektrik. Habislah. Sebab itu adalah konsep dia. Konsep di sini tentang eksperimen. Apa yang kita nampak menunjukkan dia ada mengalir arus elektrik sebagai elektrolit. Iaitu jarum galvanometer terpesong. Cara-cara kita nak jawab lah. Okey, ni lagi penghasil elektrik menggunakan dia ada 2 gambar pula.
Ya, kedua-duanya, satu guna isolate, satu guna jus limau. Tadi kedua-dua jus. Ini kita guna satu isolate, satu jus limau. Satu asid, satu neutral ya. Kalau nampak sini jelas lah yang jus tu asid, dia mesti nak asid kelas. Baru dia boleh jadi elektrolit. Ada bacaan yang isolate tu tak ada ya. Jadi perhati betul-betul gambar rajah. Eksperimen ini untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Masih lagi saya ringkas, masih lagi penghasilan arus elektrik ya. Okey, pemboleh ubah kita boleh tengok daripada gambar rajah ataupun persoalan, iaitu mala. Mala betul. Plumber, dua-dua guna plumber kuprum, bawah pun plumber kuprum. Saya ringkas, elektrod ni mesti berbeza. Satu plumber, satu kuprum, satu tinggi sikit, logat kreatifan ni satu rendah. Tapi dua-dua gambar rajah, isolin dengan jus limau, dua-dua guna elektrod yang sama ya, iaitu kombinasi plumber dengan kuprum, bawah pun plumber kuprum. Jadi mala dia betul lah jenis elektrod, jenis elektrod ataupun nak tulis elektrod plumber dan kuprum pun boleh ya. Sebab cikgu ingat dia tanya manipulasi pun malah ya. Okey, dimanipulasi barulah jus jawapan lain daripada boleh ubah mala adalah jawapan lain ya. Isi padu larutan boleh, kuantiti bahan boleh. Isi padu larutan isolin dengan jus limau tu sama kan. Kuantiti bahan pun bolehlah diterima ya. Okey, manipulasi barulah jenis elektrolit ataupun jenis bahan, jenis cecair, semua tu boleh ya. Okey, nyatakan bacaan galvanometer dalam rajah 1.2, kamu baca sendiri buku kertas yang lebih jelas, iaitu 0.4 miliampere. Okey, nyatakan inference berdasarkan eksperimen ni kenapa 1.2 ada, 1.1 tak ada. Bacaan 0.4 miliampere kerana jus limau adalah elektrolit yang bertindak balas menghasilkan tenaga elektrik. Elektrolit ni kita tahu dia boleh menghasilkan arus elektrik. Jadi ada bacaan pada rajah 1.2 tu adalah jus limau, dia adalah elektrolit. Elektrolit kita tahu dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Sebab dia lah ya. Dan seterusnya ya, apakah maksud elektrolit? Elektrolit ialah bahan ataupun larutan yang menyebabkan jarum galvanometer terpesong atau menunjukkan bacaan 0.4 miliampere. Mana-mana boleh tulis. Terpesong boleh, nak tunjukkan bacaan dia boleh. Okey, jadi dia tanya pasal elektrolit, kita jawab elektrolit. So ialah tu adalah kata hubung dia. Bahan tu adalah parameter dia kelas. Kata tadi kan bahan, proses, keadaan, itu parameter lah, kuantiti boleh ukur. Okey, larutan menyebabkan jarum galvanometer terpesong ataupun menunjukkan bacaan 0.4 miliampere tu adalah pemboleh ubah bergerak balas dalam soalan ni. Okey. Okey. So ini eksperimen tentang tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya ya. Cahaya fotokop alat yang peka pada cahaya ya. So dia bagi dua gambar rajah, okey, dia bagikan sinar cahaya. Okey, gambar yang pertama ni, okey, yang kedua hasil dia sebab dia kertas putih ni lapisan argentum klorida ni, satu dia letak objek legap, sebelah tutup, sebelah dia biar terbuka. Okey, yang terbuka ni kelas, hasil eksperimen ni dia jadi gelap. Okey, yang tertutup dengan objek legap ni, ya, inilah hasil dia. Kawasan yang tidak terdedah dia masih lagi cerah. Okey, so perhatian kita pada eksperimen ini, kawasan yang tidak terdedah pada cahaya tiada perubahan, manakala kawasan terdedah pada terdedah berubah pada hitam. Ya, hitam ni gelap ya. Sebab argentum klorida ni adalah bahan yang peka pada cahaya. Okey, inference kenapa dia berlaku begitu? Kerana bila terdedah pada cahaya, argentum klorida akan terurai kepada argentum yang berwarna hitam dan dia juga menghasilkan gas klorin. Ini yang berlaku. Okey, pemboleh ubah manipulasi dia. Kawasan terdedah dan tertutup, satu terdedah, satu tutup. Okey, bergerak balas. Perubahan warna lapisan argentum klorida. Okey, bawah botol manakah sesuai untuk menyimpan bahan kimia yang sensitif pada cahaya dan tentu yang legap yang hujung sekali. Okey, sebelum habis ada satu lagi soalan tak? Okay, ini pun sama ya, kertas fotografi warna putih selepas 10 minit hasil dia hitam. Bawah kertas fotografi mentol tak menyala. Okey, mentol menyala dengan tak menyala. Okey, tuliskan pemerhatian dia. Kertas fotografi warna putih berubah kepada hitam, ya.
Dinyatakan infrared kenapa? Kerana apabila terdedah pada cahaya argentum klorida ni, ya, dia akan terurai pada argentum berwarna hitam dan gas klorin. Sebab argentum klorida ni bahan peka cahaya. Bila dia kena cahaya matahari dia terurai, dia jadi argentum dan juga gas klorin dia bebaskan, ya. Okey, pun boleh ubah di manakah warna asal ataupun putih kertas fotografi ataupun masa pendedahan cahaya mental ataupun masa eksperimen dijalankan. Mana-mana bolehlah. Boleh ubah manipulasi adalah keadaan cahaya ataupun mental menyala ataupun tak menyala.